Hai murid-murid, hari ini kita akan belajar kemahiran aspek tata bahasa, iaitu kata adjektif. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui standard kandungan iaitu 5.1 memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Manakala standard pembelajaran 5.1.3 murid boleh memahami dan menggunakan pelbagai kata adjektif mengikut konteks. Tahukah murid-murid, kata adjektif tergolong dalam golongan kata. Golongan kata terbahagi kepada 4. Yang pertama adalah kata nama. Yang kedua adalah kata kerja. Yang ketiga yang bakal kita belajar adalah kata adjektif. Yang keempat adalah kata tugas. Kata adjektif merupakan kata sifat. Ia juga merupakan kata yang memberikan keterangan mengenai sifat, keadaan atau ciri-ciri sesuatu benda, orang, tempat atau konsep. Terdapat 9 kata adjektif. Yang pertama adalah kata adjektif warna. Yang kedua adalah kata adjektif bentuk. Yang ketiga adalah kata adjektif perasaan. Yang keempat adalah kata adjektif jarak. Yang kelima adalah kata adjektif cara. Yang keenam, kata adjektif ukuran. Yang ketujuh adalah kata adjektif sifatan atau keadaan. Yang ke-8 adalah kata adjektif waktu. Dan yang ke-9 adalah kata adjektif panca indera. Mari kita belajar. Hai murid-murid, hari ini kita akan belajar kata adjektif warna. Kata adjektif warna digunakan untuk menerangkan warna. Terdapat pelbagai jenis warna di dunia ini. Sudah pasti murid-murid kenal apa itu warna. Mari kita lihat contoh-contoh warna. Contoh-contoh warna adalah seperti yang berikut. Yang pertama adalah berwarna jingga. Yang kedua, berwarna hijau. Yang ketiga, berwarna kuning. Yang keempat, berwarna hitam. Yang kelima, berwarna putih. Yang keenam, berwarna coklat. Yang ketujuh, berwarna biru. Yang ke-8, berwarna merah. Yang ke-9, berwarna ungu. Murid-murid boleh membina ayat berdasarkan warna-warna tersebut. Sebagai contohnya, baju warna kegemaran Aisyah ialah berwarna merah. Contoh yang kedua, kucing di rumah saya berwarna putih. Baiklah murid-murid, mari kita buat latihan pengukuhan bagi memastikan murid-murid faham akan penggunaan kata adjektif warna. Sila jawab ke semua soalan. Kereta itu berwarna? Ya, benar. Kereta itu berwarna merah. Yang kedua, baju ini berwarna? Ya, tepat sekali. Baju ini berwarna hijau. Yang ketiga, bintang itu berwarna? Ya, berwarna kuning. Bintang itu berwarna kuning. Yang keempat, si arrow berwarna? Ya,
emosi arrow berwarna hitam. Soalan yang kelima, buah anggur ini berwarna? Ya, benar sekali. Buah anggur ini berwarna ungu. Baiklah, seterusnya kita akan belajar kata adjektif perasaan. Kata adjektif perasaan ini merupakan contoh kata adjektif yang digunakan untuk menunjukkan emosi seseorang. Kata adjektif ini kita dapat lihat melalui reaksi yang diberikan atau ditunjukkan oleh seseorang. Ini merupakan contoh-contoh kata adjektif perasaan. Yang pertama, terkejut, gembira, sedih, marah, takut, kecewa, dan malu. Sebagai contohnya, apabila kamu melihat seorang pengemis di jalanan, kamu akan berasa sedih. Jadi, emosi yang ada pada diri kamu pada ketika itu adalah rasa sedih. Perkataan sedih merupakan kata adjektif perasaan yang menerangkan emosi seseorang itu. Baiklah, cikgu beranggapan bahawa kamu semua sudah memahami apa itu kata adjektif perasaan. Jadi, mari kita menjawab latihan yang cikgu berikan. Nyatakan emosi berdasarkan gambar yang diberikan. Baiklah, gambar yang pertama, gambar yang ya benar. Ini merupakan emosi bagi perasaan marah. Baiklah, kalau yang ini, kenapa dia sampai keluar-keluar air matanya? Ya, benar. Ini merupakan emosi sedih. Dia berasa sedih. Baiklah murid-murid, bagi emosi yang ditunjukkan, yang ketiga adalah emosi ya, ini merupakan emosi terkejut. Bagaimana pula dengan yang ini? Apakah emosi yang sedang ditunjukkan? Ya, benar sekali murid-murid. Emosi yang ditunjukkan adalah emosi malu. Bagaimana pula dengan murid perempuan ini? Ya, benar. Murid perempuan ini menunjukkan emosi tersenyum ataupun perasaan gembira. Bagaimana pula dengan pelajar lelaki ini? Ya, benar. Dia menunjukkan emosi takut ataupun menunjukkan perasaan takut. Ya, bagus sekali. Kalian semua menjawab soalan dengan tepat dan benar. Baiklah, seterusnya kita akan belajar kata adjektif bentuk. Tara! Kata adjektif bentuk digunakan untuk menerangkan bentuk dan rupa sesuatu benda. Ini merupakan contoh-contoh bentuk. Yang pertama adalah bujur, bulat, lurus, lonjong, segitiga, besar, bengkok, segi empat tepat, dan sebagainya. Kata adjektif bentuk ini merupakan kata adjektif yang menerangkan bentuk atau rupa sesuatu benda. Baiklah, contohnya bentuk bulat
seperti bentuk bola. Bola yang berbentuk bulat merujuk kepada bola itu bulat. Ya, benar. Baiklah, seterusnya mari kita jawab soalan. Yang pertama, bentuk apakah yang berwarna kuning itu? Sila dengar dan baca soalan dengan teliti. Bentuk apakah yang berwarna kuning itu? Ya, benar. Bentuk yang berwarna kuning itu adalah bentuk segitiga. Soalan yang kedua, bola itu berbentuk supaya ia mudah untuk... Ya, benar sekali. Bola itu berbentuk bulat supaya ia mudah untuk berguling atau memudahkan kita untuk menyepaknya. Yang ketiga adalah jalan yang kami lalu untuk ke rumah Sarah ialah jalan... Ya, benar. Jalan yang kami lalu untuk ke rumah Sarah ialah jalan lurus. Soalan yang keempat, paku itu kerana apa? Ya, paku itu bengkok kerana dipukul oleh ayah. Bagus kalian semua. Baiklah, soalan yang terakhir. Azim berbadan berbanding Chin kerana apa? Ya, Azim berbadan besar berbanding Chin kerana dia suka makan makanan tidak berkhasiat. Jadi sebab itulah badan dia lebih besar berbanding Chin. Barangkali dia tidak suka untuk bersenam. Baiklah, murid-murid, kita sudah berada di penghujungnya. Sekian, terima kasih. Itu sahaja pada hari ini. Dengarkan pantun yang akan cikgu lafazkan. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Dai bercabang 3. Kalau ada silap dan salah, mohon maaf, ampun dipinta. Itu sahaja murid-murid. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye. Okey, seterusnya kita beralih kepada kata adjektif, ukuran, jangka dan cara. Okey, kata adjektif yang keempat adalah ukuran. Ukuran ni kata adjektif juga ke? Ya. Kata adjektif ukuran digunakan untuk menerangkan dimensi sesuatu benda. Ia membantu kita menggambarkan betapa besar, kecil, tinggi, rendah, tebal atau nipisnya sesuatu. Contoh kata adjektif ukuran. Yang pertama adalah besar. Sebagai contoh, rumah itu sangat besar. Yang kedua adalah rendah. Sebagai contoh, siling rumah ini agak rendah. Yang ketiga adalah nipis. Sebagai contoh, kertas itu nipis sangat. Seterusnya yang keempat adalah tebal. Sebagai contoh, buku ini tebal sangat, susah nak habiskan. Ia menunjukkan ukuran sesebuah buku itu. Seterusnya, yang kelima adalah tinggi. Sebagai contoh, menara itu sangat tinggi. Yang keenam adalah kecil. Sebagai contoh, anak kucing itu kecil sahaja. Yang ketujuh adalah panjang. Sebagai contoh, sungai itu panjangnya berliku-liku.
Yang ke-8 adalah pendek. Sebagai contoh, rambut Sarah sangat pendek. Yang ke-9 adalah lebar. Sebagai contoh, jalan itu lebar. Dan yang terakhir adalah sempit. Sebagai contoh, lorong itu sangat sempit. Seterusnya kita beralih kepada kata adjektif yang kelima, iaitu jangka. Jangka ia menerangkan sejauh mana sesuatu tempat atau objek berada dari tempat atau objek yang lain. Contoh kata adjektif jangka. Yang pertama sekali adalah dekat. Sebagai contoh, kedai runcit itu dekat dengan rumah saya. Yang kedua, hampir. Sebagai contoh, kami sudah hampir dengan rumah kamu. Yang ketiga adalah berhampiran. Sebagai contoh, terdapat sebuah restoran yang berhampiran dengan sekolah. Yang keempat adalah jauh. Sebagai contoh, kampung halaman saya jauh dari bandar. Yang kelima adalah bertentangan. Sebagai contoh, rumah mereka terletak bertentangan dengan rumah saya. Dan yang terakhir adalah sejauh. Sebagai contoh, saya boleh berlari sejauh 5 kilometer. Dan kata adjektif yang keenam adalah cara. Cara ni ia menggambarkan bagaimana sesuatu dilakukan, dirasakan atau dialami. Ia sering berkaitan dengan gaya, kaedah atau keadaan. Antara contoh kata adjektif cara adalah: yang pertama adalah pantas. Contohnya, dia memandu kereta dengan pantas. Yang kedua adalah cepat. Dia menyiapkan kerja itu dengan cepat. Yang ketiga adalah laju. Sebagai contoh, kereta lumba itu sangat laju. Dan yang keempat adalah lambat. Contohnya, dia selalu datang lambat ke sekolah. Dan yang kelima adalah tepat. Contohnya, jawapannya sangat tepat. Dan yang keenam adalah perlahan. Sebagai contoh, sila perlahankan kelajuan kenderaan anda. Dan yang ketujuh adalah teliti. Sebagai contoh, dia seorang pekerja yang sangat teliti. Dan yang ke-8 adalah berhati-hati. Sebagai contoh, berhati-hati ketika berada di jalan raya. Dan yang terakhir adalah senyap. Sebagai contoh, dia berjalan dengan senyap supaya tidak mengganggu orang lain. Baiklah, salam sejahtera murid-murid. Kita akan meneruskan pembelajaran dengan kata adjektif sifatan atau keadaan. Apa itu kata adjektif sifatan atau keadaan? Kata adjektif sifatan ialah kata sifat yang menerangkan ciri atau sifat fizikal sesuatu objek atau barang. Ia biasanya menunjuk kepada aspek seperti rupa, saiz, warna, bentuk atau sifat luaran. Kata adjektif keadaan pula ialah kata sifat yang menerangkan keadaan sesuatu, sama ada secara fizikal, emosi atau situasi. Apa sahaja contoh kata adjektif sifatan atau keadaan? Antara contoh yang telah disenaraikan di sini ialah baik, tenang, kotor, pandai, berani, kasar, lemah, bising, panas, takut, sihat atau sibuk. Contoh penggunaan kata adjektif sifatan atau keadaan di dalam ayat ialah seperti yang pertama, Amar ialah seorang budak yang baik hati. Baik merupakan kata sifatan atau keadaan. Yang kedua, suasana di pantai ini sangat tenang. Tenang merupakan kata sifatan atau keadaan. Rumah nenek menjadi bising apabila semua cucu pulang ke kampung. Bising menjadi kata adjektif sifatan atau keadaan. Cuaca panas pada hari ini. Panas merupakan kata adjektif sifatan atau keadaan. Bandar Kuala Lumpur itu sangat sibuk dengan kereta. Sibuk
merupakan kata adjektif sifatan atau keadaan. Baju yang dipakai oleh Abi menjadi sangat kotor. Kotor merupakan kata sifat atau keadaan. Ini merupakan latihan kata adjektif sifatan atau keadaan, di mana soalannya berbunyi seperti ini. Murid perlu mengenal pasti sama ada setiap ayat yang disederaikan menggunakan kata adjektif sifatan atau keadaan ataupun tidak. Jika ayat yang diberikan menggunakan kata adjektif sifatan atau keadaan, maka murid perlu menanda betul, dan jika tidak, murid perlu menanda pangkah. Terdapat 7 ayat di dalam soalan latihan ini. Murid perlu membuat latihan ini dan boleh bertanya kepada guru secara langsung sama ada jawapan yang telah mereka lakukan itu benar ataupun tidak. Seterusnya, kita beralih kepada kata adjektif waktu. Baiklah murid-murid, apa itu kata adjektif waktu? Okey. Kata adjektif waktu merupakan kata sifat yang menerangkan masa atau waktu, sama ada secara spesifik atau umum. Biasanya kata adjektif waktu ini digunakan untuk menunjukkan tempo, kekerapan atau keadaan berkaitan waktu sesuatu berlaku. Ini merupakan contoh kata adjektif waktu seperti pagi, tengah hari, malam, awal, lambat, segera, semalam, esok, kini, sekejap, cepat, suntuk. Contoh ayat kata adjektif waktu ialah yang pertama, dia tiba awal pagi tadi. Yang mana awal pagi merupakan kata adjektif waktu bagi seseorang yang telah tiba pada pagi tadi. Yang kedua, kenangan lampau masih segar diingatan, di mana lampau ini merupakan kata adjektif waktu yang menunjukkan kepada kenangan yang masih segar diingatan seseorang. Ayat yang ketiga, mesyuarat itu hanya berlangsung untuk waktu yang sekejap. Sekejap merupakan kata adjektif waktu bagi selama mana mesyuarat itu dilangsungkan. Ini merupakan latihan kata adjektif waktu, di mana latihan ini memerlukan murid untuk mengenal pasti sama ada setiap ayat yang digunakan menggunakan kata adjektif. Tidak, jika ayat yang diberikan menggunakan kata adjektif, maka murid perlu menanda betul, dan jika tidak, murid perlu menanda pangkah. Untuk menggambarkan sesuatu berdasarkan 5 daya manusia, yaitu penglihatan, pendengaran, rasa, bau, dan sentuhan. Penglihatan, kita menggunakan organ mata, manakala pendengaran kita menggunakan telinga, rasa kita menggunakan lidah, bau kita menggunakan hidung, dan juga sentuhan yang dirasakan melalui kulit. Kata adjektif panca indera memberikan gambaran yang lebih terperinci tentang bagaimana sesuatu dirasakan melalui panca indera. Ini merupakan contoh kata adjektif bagi setiap panca indera manusia. Yang pertama, penglihatan, yaitu menggunakan organ mata, cerah, gelap, kabur, warna-warni. Seterusnya, pendengaran yang menggunakan organ telinga, yaitu merdu, perlahan, nyaring, bising. Manakala panca indera rasa pula yang menggunakan organ lidah,
Contohnya seperti rasa manis, masam, masin, dan pahit. Seterusnya, panca indera bau, yaitu menggunakan organ hidung. Sebagai contoh, bau unik, wangi, busuk, dan harum. Dan yang kelima, panca indera sentuhan, yaitu menggunakan organ kulit, yaitu contohnya seperti kasar, licin, panas, dan sejuk. Ini merupakan contoh ayat yang menggunakan kata adjektif panca indera. Terdapat 5 ayat yang menunjukkan penggunaan setiap kata adjektif panca indera. Ayat yang pertama, langit pada waktu senja kelihatan sangat cerah dan indah. Cerah dan indah merupakan kata adjektif panca indera yang melibatkan penglihatan. Seterusnya, ayat yang kedua, suara penyanyi itu sangat merdu dan menyenangkan. Merdu merupakan kata adjektif bagi panca indera pendengaran yang mana melibatkan organ tubuh seperti telinga. Ayat yang ketiga, kek itu terasa sangat manis dan lazat, di mana manis dan lazat merupakan kata adjektif panca indera bagi rasa yang mana melibatkan organ tubuh yaitu lidah. Ayat yang keempat, bunga melati mengeluarkan bau yang sangat harum, yang mana harum merupakan kata adjektif panca indera bagi bau yang melibatkan organ tubuh yaitu organ hidung. Ayat yang kelima, permukaan meja itu licin setelah dilap. Licin merupakan kata adjektif panca indera yang boleh dirasakan melalui sentuhan, yaitu seperti organ kulit. Ini merupakan latihan kata adjektif panca indera. Latihan ini ialah bertujuan untuk mengukuhkan pemahaman dan mengukur kefahaman murid tentang kata adjektif panca indera. Latihan ini memerlukan murid untuk mengenal pasti sama ada setiap ayat yang disenaraikan menggunakan kata adjektif panca indera ataupun tidak. Jika ayat yang diberikan menggunakan kata adjektif panca indera, maka murid perlu menanda betul. Dan jika tidak, murid perlu menanda pangkah. Terdapat 7 ayat. Murid perlu memberi latihan ini kepada guru untuk diperiksa oleh guru setelah murid menyiapkannya sama ada jawapan yang mereka buat ataupun lakukan betul ataupun salah. Sekian, terima kasih. Semoga ilmu yang cikgu sampaikan ini dapat membantu murid-murid untuk memahami apa itu kata adjektif. Selamat maju jaya.